Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia, salam sejahtera muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah pada malam ini kita bersiaran secara langsung Forum Perdana Ehwal Islam menerusi TV1 dan pada kali ini edisi 26 Mac 2015 Masihi kami bersiaran dari Pusat Latihan Polis Jalan Semarak, Kuala Lumpur sempena dengan sambutan ulang tahun Hari Polis ke-208 pada malam ini dan alhamdulillah ramai pegawai-pegawai dan juga anggota PDRM bersama dengan kita pada malam ini. Apa khabar semua? Tak kurang semangat ni. Ini 208 ni dia kena semangatlah sikit. Apa khabar semua? Itu barulah Tan Sri IGP ada semangat sikit. Alhamdulillah. Ramai pegawai-pegawai yang hadir pada malam ini untuk mengikuti Forum Perdana Ehwal Islam yang dianjurkan oleh Polis Diraja Malaysia dan juga Bank Muamalat Malaysia. Terima kasih Datuk Reza yang sentiasa memberi sokongan kepada Forum Perdana Ehwal Islam. Dan seperti biasa, forum dibawakan oleh JAKIM dan disiarkan melalui TV1 RTM. Pada malam ini, saudara, kita akan membincangkan satu lagi tajuk, sudah pasti berkaitan dengan warga polis dan dua panelis yang berada bersama-sama dengan saya. Tak sabar-sabar menunggu, dah masing-masing dah ada point, ada idea dah untuk memperkatakan tajuk yang kita pilih pada malam ini. Di tengah-tengah ni, yang berbahagia Ustaz Roslan Cik Ros dari Jabatan Agama Islam Pulau Pinang. Pahbak orang Penang Alhamdulillah, sihat. Sihat, mengkalah sampai petang. Petang tadi. Terima kasih banyak. Panel kita yang kedua tidak asing lagi, yang berbahagia Ustaz Badlishah Alauddin, Ketua Penolong Pengarah Jabatan Agama Islam Pulau Pinang. Apa khabar Ustaz? Pulau Pinang. Negeri Pahang, maafkan saya. Alhamdulillah khabar. Alhamdulillah, pasal 208. Ya, 208. Ya. Ustaz kalau diberi peluang jadi polis satu hari, apa Ustaz nak buat Ustaz? Saya nak jadi polis trafik lah. Polis trafik tahan lori berhenti tu. Tahan lori berhenti. Saya Ustaz kalau jumpa polis walaupun kita tak buat salah apa-apa, tapi kalau nampak uniform tu kita mula dah berdebar kan. Itu kehebatan yang Allah Taala kurniakan izzah kepada anggota polis. Itu dia. Terima kasih Ustaz Badlishah daripada Jabatan Agama Islam Pahang. Pasal Pahang dengan Penang tu dia mula dengan huruf P juga kan. Tajuk yang akan kita bincangkan pada malam ini iaitu Bila Cinta Berputik. Nak tahu apa maksud bila cinta berputik? Pastikan saudara terus setia bersama kami di TV1 mengikuti Forum Perdana Ehwal Islam pada malam ini. Baik, kita nak minta Ustaz Roslan tolong kupas tentang tajuk Bila Cinta Berputik ni. Sebenarnya kita nak kaitkan apabila perasaan kita sudah ada, cinta kita sudah ada kepada sesuatu, maka akan lahirlah satu perasaan kita buat kerja dengan bersungguh-sungguh, ikhlas kita, kesungguhan kita, sanggup mempertaruhkan jiwa dan raga kerana kasih dan sayang kita kepada. Macam mana kita nak kaitkan dengan tanggungjawab kepolisan dalam negara kita? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saudara pengurusi, muslimin, muslimat, hadirin sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim." Sesungguhnya kami jadikan insan, manusia itu sebaik-baik kejadian. Cantik Allah Taala mencipta hamba-Nya. Kita lihat cantik dari segi rupa parahnya, sempurna dari segi anggota tubuhnya, dan juga Allah Ta'ala bekalkan hati dan perasaan, di mana kombinasi di antara anggota zahir dengan hati dan juga perasaan, di mana perasaan itu ada perasaan kasih, ada perasaan marah, ada perasaan duka, ada perasaan suka. Ramuan semua perasaan ini menjadikan satu kehidupan yang cukup indah, tuan-tuan sekalian. Antara yang kita nak bincangkan pada malam ini ialah perasaan kasih, perasaan sayang, perasaan cinta.
Tuan-tuan, manusia kalau tidak ada perasaan sayang, tidak ada perasaan kasih dalam hati, maka tidak akan berlaku pengorbanan. Dengan adanya perasaan kasih, cinta inilah, maka lahirnya pengorbanan yang kita lihat sejarah pengorbanan manusia cukup hebat. Kalaulah seorang laki-laki kasih kepada seorang perempuan, tuan-tuan, lautan api sanggup direnangi. Tuan-tuan, bukan takat Kuala Perlis, pi Langkawi je sanggup berenang. Hebatnya, ada pantun orang dulu-dulu. Tanam pinang rapat-rapat, supaya puyuh senang berlari. Ku pinang-pinang tak dapat, ku pujuk-pujuk bawa naik lori. Sanggup lari, tuan-tuan. Apa risikonya dia sanggup hadapi. Kerana apa? Kerana sayang yang ada dalam hati. Cukup hebat. Current, kan? Kasih ni, Masya Allah. The power of love. Ini cukup hebat. Love daripada kasih ini sangat hebat. Sehingga melahirkan pengorbanan yang cukup dahsyat. Seorang bapa, tuan-tuan, akan sanggup berkorban, bekerja siang malam kerana sayang kepada anak. Seorang suami sanggup bertongkos lumus, mencari nafkah kerana ada perasaan sayang terhadap isteri. Demikianlah anggota polis dan juga pasukan keselamatan yang lain, tuan-tuan. Dengan adanya perasaan kasih inilah, tuan-tuan dan puan-puan rela menyarung uniform yang tuan-tuan dan puan-puan sedang pakai sekarang. Bukan tuan-tuan tak tahu risikonya, kan? Cukup bahaya, kan? Kita lihat bagaimana pengorbanan syuhada kita di Lahad Datu. Tuan-tuan, sanggup menggadaikan nyawa mereka. Cerita yang lama lagi bagaimana satu masa dulu yang kita melihat yang difilmkan, Ustaz, Bukit Kepung. Begitu menyayatkan hati. Bagaimana lahirnya insan-insan yang sanggup berkorban ini? Kerana di hatinya berputik, bukan setakat berputik, Ustaz, bahkan sudah mekar rasa cinta dan kasih kepada tanggungjawab, kepada tanah air, kepada negara. Inilah dia yang kita harapkan. Ada dalam jiwa anggota-anggota keselamatan kita. Bukti dan juga tanda kecintaan kita. Tuan-tuan, cinta, kasih, dia ada bukti. Ada tanda. Kan? Tanda kasih kita kepada kerja yang kita sedang pegang ialah pengorbanan kita. Pengorbanan masa, pengorbanan harta, pengorbanan tenaga, hatta pengorbanan nyawa sekalipun. Sanggup kita pertaruhkan demi membuktikan kecintaan kita kepada tanah air dan kepada bangsa. Inilah dia manusia yang paling baik yang dinyatakan oleh Rasulullah. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia ialah orang yang memberi manfaat kepada orang lain. Wallahu a'lam. Begitulah muslimin dan muslimat sekalian, tajuk ataupun maksud Bila Cinta Berputik yang akan kita cuba bincang dan diskuskan pada malam ini dalam forum Perdana Ehwal Islam sempena dengan sambutan Hari Polis ke-208 pada malam ini. Dan memang Ustaz yang disebutkan mukadimah itu tadi, apabila cinta itu dia membawa satu semangat, satu perjuangan yang sangat berkesan dalam kehidupan kita. Dengan cinta juga Allah SWT menciptakan kita makhluk di atas muka bumi ini. Dengan cinta juga Allah Subhanahu Wa Taala mengutuskan Rasulnya untuk menyampaikan risalah, dakwah dan sebagainya di atas muka bumi ini. Baik, saya nak tanya pula pada Ustaz Badlishah. Menjaga keselamatan ini adalah merupakan satu keperluan dan satu kewajipan. Kita lihat kalau kita bincang tentang maqasidus syariah, itu ada 5 aspek, iaitu agama, nyawa, akal, keturunan dan juga harta. Di mana nyawa menjaga keselamatan tubuh badan, menjaga agama, semua itu merupakan antara perkara-perkara yang dituntut oleh agama Islam. Jadi bagaimana kalau kita bercakap tentang peranan dan tugas polis, anggota keselamatan ini dalam menjaga maqasid syariah ini, Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Terima kasih Ustaz Zakaria
rakan bicara wara Ustaz Ruslan, seterusnya kepada seluruh penonton sama ada di tanah air, di Singapura, Brunei dan juga Indonesia, dan juga pasti yang kita raikan seluruh warga Sang Saka Biru, mudah-mudahan dirahmati Allah sekalian. Bermula 2 milenium yang lalu, tepat pada hari Rabu 25 hari bulan Mac tahun 1807, telah lahirlah sebuah pasukan keramat di Pulau Pinang. Semalam 25 hari bulan Mac, genaplah usia pasukan ini 208 tahun 1 hari. Tuan-tuan, 208 tahun bukannya sekejap. Kalau kita perincikan 208 tahun, itu bersamaan 75.972 hari, 10.853 minggu, 1.823.328 jam, 109.399.680 minit, 6.563.980.800 saat. Kita setiap rakyat Malaysia menghirup udara keamanan berkat usaha keras pasukan keramat ini. Sebab itulah secara umumnya bila membicarakan soal menjaga keharmonian negara, ada terlalu banyak dimensi Pax Romana dalam soal nak jaga keharmonian, jaga keamanan, menjaga nyawa ini. Ini yang dalam Islam dipanggil maqasid syariah ataupun objektif syariat. Kenapa syariat diwujudkan? Yang berdasarkan urutan kekuatannya boleh kita bahagi kepada 3. Ad-daruriyat, al-hajiyat, al-tahsinat dan pelengkapnya al-mukamilat. Teori ad-daruriyat ini yang asasi ada 5. Dipanggil hifzuddin, hifzun nafs, hifzul akal, hifzul mal, wa hifzun nasab. Kita matlamat agama nak jaga agama kita, jaga nyawa, jaga akal, jaga keturunan dan harta benda. Satu perkara yang menarik Ustaz Zakaria, PDRM ni semua dijaga. Bukan sekadar nyawa saja, semua benda. Ini pelik sikit polis ni. Polis ni dekat Malaysia, semua benda orang cari polis. Semua benda. Misalnya anak tak balik rumah, cari polis. Suami pukul isteri, cari polis. Bibik lari pun cari polis. Jiran sebelah rumah bising radio, cari polis. Banjir cari polis. Tengok gambar belakang, banjir saja gambar. Banjir cari polis. Hatta kita nak menengok bola di stadium, kena ada polis. Itu akhirnya lalas polis buat pasukan bola sendiri, senang. Senang dia sendiri buat. Tapi minta maaf, kalah baru ni 1-4 dengan Selangor. Allah. Tak boleh nak buat, dia kuat, kalah dengan Selangor. Belum jumpa Pahang lagi. Sebab Pahang dengan Selangor seri. Jadi ini hebatnya polis, tuan-tuan. Macam saya sebut di awal tadi, polis ini Allah bagi dia izzah, kelebihan. Tapak tangannya macam Iron Man tu. Kalau tahan lori, 3 time berhenti. Lori takut tengok tapak tangan ni. Jadi tuan-tuan, kerja tuan-tuan adalah kerja yang sangat mulia. Apa sebab? Pertama, mudahkan urusan orang. Masya Allah, luar biasa sekali. Memudahkan. Pelancong sesat pun cari polis. Kita tunjukkan jalan yang lurus pada dia. Begitu juga jaga ketenteraman tanah air. Dalam hadis Nabi sebut, ribatu yaumin wa laylatin khairun min siyami syahrin wa qiyamih. Wa in mata fihi ujriya alaihi amaluhu allazi kana ya'mal wa ujriya alaihi rizku wa aminal fatan. Hadis sahih riwayat Muslim. Nabi sebut orang yang jaga pos-pos keselamatan, ketenteraman tanah air, sempadan tanah air mereka ini, amalan mereka itu sama seperti orang yang puasa tak berbuka-berbuka. Sama macam orang qiyamul lail tak berhenti-berhenti. Kalaulah dia bertugas itu dia meninggal terkorban, maka dia akan dapat pahala yang berlimpah ruah dan Allah janji rezekinya tidak akan putus dan aminal fatan, selamat daripada azab kubur. Bayangkan, kita bertugas menjaga keamanan, pahala kita macam orang semayang tak berhenti-berhenti. Jangan tak semayang pula lepas ni bila dengar hadis ni, bolehlah tak semayang, jangan. Ni kelebihan, sebab itulah tuan-tuan yang sedang menyarung jersey lagi, sedang menyarung uniform Sang Saka Biru ini, perlulah berbangga kerana kita sedang buat kerja fi sabilillah. Wallahu a'lam. Terima kasih pada Ustaz Badishah. Patut dia nak jadi polis trafik ya. Maksudnya boleh tahan lori berhenti. Kalau kita tahan agak nak berhenti ya? Tak berhenti. Pasal kita bukan anggota polis, itu kehebatan anggota polis. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian,
maqasidus syariah yang disebutkan oleh Ustaz Bak tadi itu ada kaitan dengan model indeks syariah yang diperkenalkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri baru-baru ini, dan saya yakin tugas dan tanggungjawab anggota polis ini sudah pasti untuk memastikan model indeks syariah ini mencapai hasrat dan keinginan hasrat negara kita untuk mencemuk ke arah maqasidus syariah. Saudara, kita akan berhenti rehat seketika, jangan ke mana-mana kerana kita akan bincang lebih lanjut lagi tajuk yang kita bincang pada malam ini. Saya nak teruskan perbincangan kita dengan Ustaz Roslan. Kalau Ustaz Badli Shah tadi menceritakan bagaimana kehebatan anggota polis dengan jumlah ribuan tahunnya, ratusan harinya, saat sampai akhirnya itu, bagaimana pula kita nak melihat tentang tanggungjawab kita sebagai rakyat, sebagai masyarakat ini? Adakah semata-mata dalam bab nak menjaga keamanan keselamatan ini, macam Ustaz sebut, banjir apa, isteri lari, bini apa semua lari, panggil polis. Jadi apa peranan kita sebenarnya dalam memastikan keamanan dan keselamatan? Terima kasih Ustaz Zakaria. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dalam Islam, Allah Subhanahu wa taala menggariskan tanggungjawab sebagai seorang hamba di sisi Allah Subhanahu wa taala bukan sekadar hanya beribadah, bukan sekadar hanya mencari nafkah, tetapi tanggungjawab kita begitu luas sebagai umat yang terbaik. Tuan-tuan, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar ila akhiril ayat. Kata Allah, kamu adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan di tengah-tengah masyarakat manusia. Kamu menyuruh dalam perkara kebaikan dan kamu mencegah perkara mungkar. Ayat ini menunjukkan ditujukan bukan sahaja kepada pasukan polis, pasukan keselamatan, tetapi merupakan tugas ummah seluruhnya. Amat silaplah kalaulah kita menyangka bahawa tugas menjaga keselamatan, mencegah kemungkaran adalah hanya pasukan polis. Tuan-tuan, saya teringat satu riwayat hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menceritakan apa yang berlaku kepada satu negeri yang apabila penduduknya tidak melaksanakan tugas menyuruh kepada kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran. Kata Nabi, uziba ahlal qaryah wa fiha 18 abidin alfin abidin. Tuan-tuan, pernah Allah Ta'ala azab penduduk sesebuah negeri. Di sebuah negeri itu, di mana di negeri itu terdapat 18,000 orang ahli ibadat. Bukan 18 orang. 18,000 ahli ibadat ni. Yang sentiasa semayang, berjamaah, sentiasa berzikir, baca Quran. Kan? Tetapi Allah turunkan azab. Tuan-tuan sekalian. Lalu sahabat heran. Kenapa ya Rasulullah? Sedangkan mereka ini amalan mereka a'malal anbiya. Macam mana amalan para nabi-nabi. 18,000 orang ni. Sepatutnya Allah tak timpa musibah. Allah tak turunkan bala. Lalu Rasulullah SAW menjawab, ada 3 perkara yang mereka tak lakukan. Yang pertama, hum la yaghdabuna lillah. Mereka tidak pernah marah kerana Allah. Kan? Tengok benda mungkar berlaku depan dia, biarlah anak orang, jangan anak aku sudah. Tengok orang kawak masuk rumah orang. Tahu kawak? Kawak bahasa negeri Ustaz Zakaria, Kedah. Orang KL kata perompok. Tuan-tuan, biarlah rumah orang, jangan rumah aku sudah. Tuan-tuan, la yaghdabuna lillah. Masyarakat ni tak ambil peranan nak tegur, nak cegah, nak nasihat. Satu. Yang kedua, wala ya'muruna bil ma'ruf. Mereka tak pernah menyuruh kepada kebaikan. Ajak manusia kepada kebaikan. Biarlah ini tugas Jabatan Agama Islam, ini tugas JAKIM, kan. Dia tak ambil peranan. Biar saja. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Yang ketiga, wala yanhauna 'anil munkar. Mereka tidak mencegah kemungkaran. Tuan-tuan, walaupun terdapat 18,000 orang ahli ibadat, abidin, amilin, a'malahum a'malal anbiya,
ahli ibadat yang kuat beramal, amalan mereka macam nabi-nabi sekalipun, Allah Ta'ala turunkan musibah, Allah turunkan bala kan, ke semua sebab tak main 3 peranan tadi. Jadi fahamlah kita bahawa tugas untuk melarang segala keburukan, untuk mengajak kepada kebaikan, mencegah kemungkaran, bukan sahaja tugas polis, tapi tugas tiap individu umat Islam. Rasulullah menyatakan lagi, man ra'a minkum mungkaran falyughayyiruh biyadihi. Siapa yang melihat kemungkaran, maka hendaklah dia mengubah dengan tangannya. Fa in lam yastati' fa bilisani. Kalau dia tak mampu, dia tak ada kuasa, dia bukan polis. Fa bilisani, dengan lidahnya. Lidah kena tegur, kena nasihat. Tegur, nasihat, tak nak dengar juga. Fa biqalbi, hendaklah dia tegur hatinya. Hatinya membenci kepada kemungkaran yang berlaku. Tuan-tuan, maksudnya tugas mencegah kemungkaran, mengajak kebaikan, bukan sahaja tugas anggota polis, tetapi tiap individu umat Islam. Wallahu a'lam. Terima kasih kepada Ustaz Roslan. Artinya antara polis dan juga masyarakat perlu bersama-sama. Sebab itu apabila kita sebut bila cinta berputik di antara masyarakat, bila anggota polis, maka kedua-dua pihak ini akan saling bantu-membantu. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Mereka akan tolong-menolong di atas perkara-perkara yang baik dan juga membawa kepada ketakwaan. Cumanya timbul beberapa persoalan, sama ada suka ataupun tidak suka, kita perlu sebut apabila timbul tentang ada pihak-pihak yang mencemarkan imej, integriti pasukan polis dan juga siapa saja. Maka timbul persepsi yang negatif, Ustaz Bat. Mungkin Ustaz boleh jelaskan bagaimanakah kita nak membina kekuatan integriti pasukan yang diberi amanah, diberi kepercayaan untuk menjaga keamanan dan keselamatan ini, supaya mereka ini dapat dibendung dengan kekuatan iman dan takwa ketika melaksanakan tugas-tugas yang diamanahkan. Terima kasih. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Sememangnya anggota polis, dia adalah sebuah pasukan yang diberikan beban amanah untuk nak menjaga ketenteraman dan keselamatan. Ini bukan peranan yang baru, sejak daripada zaman Rom kuno lagi. Tugas ataupun kita tengok kalimat polis itu sendiri. Polis ini dari kalimat politia. Politia itu artinya pemerintahan kota-kota. Bandar, kota, polis punya. Dan prinsip universal, mana-mana polis atas muka bumi ini, dia mesti to serve and protect. Dia mesti melayani dan melindungi masyarakat. Itu amanah dia. Kalau di Indonesia, dia tak panggil serve and protect. Di polisi Indonesia, dia panggil mesti ngayomi sama ngayemi. Lain sikit. Ngayomi itu melindungi, ngayemi kedamaian. Ngayomi, dia 5 ngayemi. Macam-macam lah dia punya bahasa dia. Maka seperti kita dah sebutkan, tugas menjaga keselamatan dan perlindungan adalah sebuah perjuangan suci. Bila sebut perjuangan suci, kita kena ingat, kejayaan untuk perjuangan ini, kita berjaya bukan kerana faktor anggota kita ramai. Bukan. Katalah semua agensi bawah Kementerian Dalam Negeri, ada berapa? 4 juta lah kurang lebih. PDRM, JPAM, RELA, AADK. Adakah 4 juta ini boleh nak jaga berjuta-juta lagi rakyat negara ini? Tak boleh. Tak terjaga. Adakah kejayaan kita ini kerana faktor canggihnya persenjataan? Tidak juga. Kita berjaya ini kerana bantuan kerajaan langit. Bukan sekali kingdom besuk itu, dah. Kerajaan langit, bantuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu dalam Quran surah At-Taubah ayat 36 Allah sebut, wa qatilul musyrikina kafah kama yuqatilunakum kafah wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Tuhan menyebutkan, berjuanglah kamu menentang musuh-musuh itu secara seutuhnya. Berjuanglah bersungguh-sungguh. Dan Allah kata, ketahuilah aku bersama dengan pasukan yang bertakwa. Sebab itu takwa adalah hal yang sangat mustahak. Teringat saya di zaman Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, dihantar satu pasukan kecil untuk pergi kepung kota musuh.
Biasa zaman Omar, dia memang suka buat pesen begitu. Dia kepung kota musuh, dia keratnya bekalan, tak bagi beras masuk, tak bagi gula apa semua. Lama-lama musuh pun surrender dan mereka menyerah kepada pasukan Islam. Tapi biasanya dia orang kepung lebih kurang seminggu, surrender lah. Kali ini kepungan dibuat di sebuah kota hampir sebulan. Musuh steady saja. Jadi Omar pun heran, pasukan dia pun heran. Omar sendiri bila dapat berita ini dia datang. Dia tengok sendiri. Cara kepungan itu gagal. Biasanya boleh. Lepas tu kalau musuh luar nak buat kepungan negara kita ini kena hati-hati. Kita ni tak payah kepung beras, potong wifi, mati diri dah semua dah. Tak ada wifi je keras habis ni mati. Tak boleh main internet sehari. Teruk sangat. Makanlah internet tu siang malam. Jadi datangnya Omar tengok. Kata Omar, tahukah kamu kenapa pertolongan tidak datang dari langit? Pertama aku tengok pasukan kamu malas gosok gigi. Malas gosok gigi je. Walaupun bunyinya simple, tapi gosok gigi ini adalah sunnah yang Nabi paling suka sekali. Nabi kalau orang tanya apa sunnah Nabi tak pernah tinggal, gosok gigi. Aisyah kata sampai nak wafat pun dia masih nak gosok gigi lagi. Dia balik ke rumah dia gosok gigi. Artinya Omar nak beritahu pasukan kamu tak ikut sunnah Nabi. Dalam ibadat, dalam pekerjaan muamalat. Yang kedua aku tengok pasukan kamu ini softnya bengkang-bengkok. Artinya tidak ada sama hati kamu, tidak ada. Kesepahaman tidak ada, perpaduan tidak ada. Yang kedua aku tengok soft kamu ini renggang-renggang. Jadi kata Sayyidina Omar ini, 3 perkara ini kalau kamu tak buat, pertolongan daripada Allah tidak datang. Sebab itu hadirin hadirat sekalian, dalam perjuangan suci ini, kita sangat memerlukan kepada campur tangan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab beban yang ditanggung di atas bahu kita bukannya sedikit. Begitu berat sekali untuk kita nak melaksanakannya. Sudah sampai masanya kita berfikir untuk sama-sama meletakkan takwa sebagai prinsip paling asas di dalam perjuangan suci kita ini. Wallahu a'lam. Terima kasih pada Ustaz Badli Shah. Jelas kepada kita tuan-tuan dan puan-puan bahawa asas ataupun prinsip takwa perlu ditanam dalam setiap anggota yang menjaga keamanan, keselamatan, polis dan siapa saja yang diberi tanggungjawab. Dan bahkan kita sebagai rakyat dan juga masyarakat juga perlu mengamalkan sunnah yang diasaskan oleh Nabi SAW. Bukan semata-mata dengan ikhtiar dan usaha kita sendiri, tapi kita perlu mengharapkan pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, kita telah pun berbincang banyak dengan 2 panelis kita, Ustaz Roslan dan juga Ustaz Badli Shah sebentar tadi tentang keperluan dan kepentingan kita sama-sama membina semangat kecintaan kepada negara kita untuk kita mempertahankan keamanan dan kedaulatan negara kita. Baik, tiba sekarang ini kita nak mendengar pula 1-2 pandangan daripada pegawai anggota polis yang datang pada malam ini. Mungkin boleh mengambil bahagian untuk sama-sama mengemukakan pandangan atau persoalan tentang tajuk yang kita bincangkan pada malam ini. Nampaknya telah bersedia, telah ready. Kita bersama dengan penonton yang pertama. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik tuan, sebelum dengan soalan itu mungkin tuan boleh kemukakan nama dulu. Nama saya Amran bin Abdul Rashid, bertugas di Jabatan Integriti dan Pemantauan Standard Bukit Aman. Sudah berapa tahun di Jabatan Integriti? Lebih kurang 12 tahun, Ustaz. 12 tahun di Jabatan Integriti atau di Jabatan Integriti, Ustaz. Jabatan Integriti. Ya, betul, Ustaz. Baik, apakah persoalan yang ingin dikemukakan? Saya ingin bertanya kepada ahli panel, adakah tugas anggota polis boleh dianggap sebagai dakwah? Kerana tugas kami bukan sahaja menjaga keselamatan dan keamanan, bahkan kami juga bertindak untuk mendidik masyarakat. Mohon ulasan panel. Terima kasih. Terima kasih, Ustaz. Kelantan ke KL? Kelantan, Ustaz. Kelantan. Confirm Kelantan. Terima kasih tuan atas saya begitu teruja dengan soalan yang dikemukakan. Ya, memang betul bahawa tugas anggota polis ini sebenarnya bukanlah kita melihat dia sebagai suatu yang menjaga keamanan, keselamatan, tapi dia juga bertindak memperbetulkan perkara-perkara, mencegah kemungkaran, menyuruh orang buat benda baik. Itu peranan pendakwah tu, Ustaz. Apa pandangan Ustaz Roslan? Ya, Ustaz Zakaria, tuan yang bertanya, tuan-tuan dan perempuan sekalian. Dakwah adalah mengajak manusia kepada kebaikan,
dan menjauhkan daripada kemungkaran. Sebarang usaha yang kita lakukan ke arah itu, maka itu ada orang itu dipanggil da'i. Dan anggota polis dalam kita menguatkuasakan undang-undang. Tuan-tuan, nak mengajak manusia kepada kebaikan, kalau setakat Ustaz Bat, Ustaz Zack hanya berceramah kan, tetapi tidak ada undang-undang yang nak menyekat manusia daripada melakukan kemungkaran, maka tidak ada makna. Dakwah kita tak berjaya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan anggota polis adalah orang yang diamanahkan untuk menguatkuasakan undang-undang yang tujuan dia nak bawa manusia ke jalan yang benar. Ihdinas siratal mustaqim. Nak bawa jalan yang akan memberi kejayaan, kebahagiaan dunia dan akhirat. Untuk membendung manusia daripada melakukan kemurkaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah tugas dakwah sebenarnya. Sebab tu macam Ustaz Bat kata tadi, pahala masya-Allah tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Daripada sarung uniform nak mari sampai balik rumah, tuan-tuan, tiap saat yang tuan-tuan dan puan-puan anggota polis lalui adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah ila akhir. Tuan-tuan, siapakah lagi yang lebih baik perkataannya melainkan mereka yang mengajak kepada Allah, kepada agama Allah. Jadi sebab itu kita hendaklah memelihara dalam tugas kita ini supaya dia dinilai sebagai ibadah, dia dinilai sebagai dakwah. Tuan-tuan, ada 3 benda yang kita kena pastikan ada dalam tugas kita. Yang pertama, bertugaslah kerana iman, dengan iman. Kan? Jagalah keselamatan apa bidang kita, apa cawangan kita, tapi bersandarkan kepada iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tuan-tuan, jangan berlaku dalam tugas kita ini perkara-perkara yang menyimpang daripada syariat Allah Subhanahu wa taala. Jauh. Kalaulah kita buat perkara-perkara yang menyimpang daripada kehendak Allah, syariat Allah, maka hilang nilai ibadah, hilang nilai dakwah yang kita sebutkan. Bagi betul dengan syariat Allah dalam tugas kita. Dan yang ketiganya, ikhlas. Tuan-tuan, ikhlas kita kerana nak mencari keredaan Allah. Sebab tersebut dalam sebuah kitab hadis ataupun asar yang menyatakan, kam min amalid dunia sara min amalil akhirah bi husnin niyah. Kan? Ada kerja-kerja dunia tapi Allah nilai dia sebagai kerja akhirat bi husnin niyah, dengan sebab cantik niat dia, elok niatnya. Inilah yang kita nak. Tuan-tuan sudah berada di posisi yang cukup cantik. Orang yang sedang memberi manfaat kepada orang lain, orang yang sedang menjaga keamanan, mengajak manusia kepada kebaikan, mencegah kemungkaran. Masya Allah, mudah-mudahan tuan-tuan kita pejam mata. Kalau 55 tahun kita berkhidmat, tuan-tuan, kita harapkan kita akan dapat ganjaran di akhirat kelak lebih daripada apa yang tuan-tuan dapat habuan di dunia ini, insya-Allah. Wallahu a'lam. Terima kasih pada Ustaz Roslan. Ustaz Bat, kalau polis trafik ni dia macam pendakwah juga lah. Dia memudahkan urusan. Memudahkan urusan. Jadi termasuk dalam menyuruh orang buat benda baik, mengajak orang buat benda baik, ikut disiplin itu juga adalah merupakan sebahagian daripada tuntutan dakwah. Kita akan terima penyertaan seorang lagi penonton yang hadir. Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Di mana duduk? Saya tak nampak. Oh, di tengah-tengah. Okey. Alhamdulillah. Siapa nama puan? Saya Kadet Inspektor Suliana binti Zulkifli. Kadet Inspektor? Kadet Inspektor. Maksudnya dalam latihan lah ni? Betul Ustaz. Dah berapa lama dah dalam tempoh latihan? Baru 3 minggu. Masya Allah. Latihan Inspektor ya? Ya Ustaz. Ada promotion naik pangkat lah ni? InsyaAllah. Tahniah lah. Ni satu Malaysia lihat ni naik pangkat ni. Okey, silakan dengan saya tertarik dengan tajuk perbincangan forum pada malam ini, bila cinta berputik. Artinya rasa cinta dalam tugas dan mencurahkan sepenuh jiwa dan raga terhadap tanggungjawab yang diamanahkan. Persoalannya Ustaz, bagaimanakah cara
untuk kita membahagikan rasa cinta terhadap tugas dan dalam masa yang sama membahagikan rasa cinta tu kepada ahli keluarga kita. Ya. Terima kasih Ustaz. Baik, terima kasih atas soalan yang dikemukakan. Tan Sri IGP ada sini, Tan Sri pun angguk-angguk kepala dengar. Syabas dan tahniah Tan Sri Kadet Inspektor. Soalan ini sangat bagus, sangat menarik. Bagaimana kita nak membahagikan rasa cinta kita kepada tugas dan juga rasa cinta kita kepada ahli keluarga kita, Ustaz Bat? Ya, terima kasih Ustaz Zakaria dan juga kepada Kadet Inspektor sebentar tadi. Agak sukar untuk kita nak beri jawapan yang tuntas. Bagaimana seorang anggota PDRM nak membahagikan cintanya dengan tanggungjawab, dengan cintanya kepada keluarga. Sebab sekali kita melangkah ke alam PDRM ini, perlu sanggup untuk berkorban membela kawan. Rela dipijak membela yang hak. Rela mati membalas budi. Rela melengas kerana tugas. Rela berbagi untung rugi. Rela beralah dalam menang. Rela berpenat menegak adat, rela berkebat membela umat, rela binasa membela negara. Sebab itu zaman dulu, zaman Melaka, polis ini dia sama dengan Datuk Temenggung tugasannya. Dalam satu pantun lama tentang peranan Temenggung, jadi Temenggung orangnya tegas, memelihara waktu dia bergegas, menjalankan kewajipan tepat dan lekas, pantang belalai benci bermalas. Jadi Temenggung kenalah teguh, duduk tegaknya amatlah kukuh, diterpa ribut tidak akan roboh, memikul beban pantang mengeluh. Sebab itu bila melangkahkan kaki masuk ke dunia PDRM, terpaksa mengorbankan kepentingan diri sendiri dan juga kepentingan keluarga. Tak percaya tanyakan kepada ahli-ahli Persatuan Keluarga Polis ataupun Perkep yang begitu masak sekali dengan tugasan pasangan masing-masing. Kalau suami mereka anggota, itu dah jadi milik masyarakat. Terutamanya dalam konteks menjaga keamanan negara. Sebab tugas anggota polis, dia tidak boleh disamakan dengan mana-mana pekerjaan yang lain kerana polis bertugas 24 jam tanpa mengira apa jua keadaan. Sebab itu malam ni Ustaz Zakaria kita menyuruh seluruh masyarakat untuk sama-sama bertimbang rasalah kepada mereka. Mereka telah mengorbankan jiwa dan raga, mengorbankan keluarga tercinta demi menjaga keselamatan dan keamanan kita. Berapa kali kita pernah mengucapkan terima kasih kepada mereka. Kalaupun tidak mahu mengucapkan terima kasih, jangan ikut perangai beruk. Beruk, ada satu cerita Ustaz Zakaria, beruk naik motor. Tuan dia bawa beruk. Tuan dia bila bawa naik motor, beruk duduk depan. Isteri duduk belakang. Bayangkanlah, beruk lagi bagus duduk depan. Isteri kecil hati nak buat macam mana? Beruk duduk depan. Jaga beruk ni. Beruk duduk tak diam. La ilaha illallah. Dia nak bawa, dia usik sana, dia main signal macam-macam. Bayang tengah duduk gi empat, dia tutupnya suih. La ilaha illallah. Pacak kepala begini tu. Tombang, dua-dua jatuh. Isteri injet. Hari esok tuan dipikir, macam mana aku nak bawa beruk ni naik motor. Akhirnya beruk duduk belakang. Isteri tinggal, bayanglah. Keluarga tinggal, beruk duduk belakang. Beruk bila duduk belakang, la ilaha illallah. Dia garunya belakang itu macam-macam. Sedang tuan dia bawa ni, helmet orang kampung tak ada span. Tak ada sirim penyecop tu. Dia pergi pusingnya helmet, la ilaha illallah. Gini motor menggeledah, jatuh. La ilaha illallah, dua tayar ke atas. Akhirnya beruk meninggal, tuan meninggal. Beruk ni jangan buat perangai. Sebab tuan ni tadi dah korban macam-macam. Isteri sendiri pun dia tinggalkan kadang-kadang. Maka marilah kita berbagi rasa, bertimbang rasa kerana mereka menatang kita bagai minyak yang penuh. Wallahu a'lam. Terima kasih kepada Ustaz Banisha. Beruk negeri mana kita tak tahu. Saya nak ucapkan terima kasih banyak atas peminat Forum Perdana Ehwal Islam yang banyak memberi komen, mengemukakan persoalan dan tak kurang juga yang mengucapkan tahniah kepada seluruh anggota polis yang menyambut ulang tahun ke-208 dan mereka amat menghargai jasa dan pengorbanan tuan-tuan dan puan-puan semua dan saya yakin seluruh negara menghargai jasa dan pengorbanan tuan-tuan dan puan-puan. Kita akan berhenti rehat seketika dan kembali semula selepas ini.
Wadimor tentu sarung kita. Tengok tu, tak sempat-sempat. Nanti jumpa sini. Yelah. Pelbagai maklumat boleh saya dapati di kios informasi 1 Malaysia. Sekejap lagi, pasport baru siap. Cepat dan mudah. Untung ada RTC. Pusat Transformasi Luar Bandar RTC, satu hentian pelbagai perkhidmatan. Nyamuk Aedes menggigit secara aktif di antara 6 hingga 8 pagi dan 6 hingga 8 malam. Penumpang dan pemandu bas sekolah terdedah kepada gigitan nyamuk Aedes. Bertindaklah dengan melindungi diri dengan menyembur aerosol racun serangga atau memakai bahan penghalau nyamuk pada badan. Anda juga boleh memakai baju lengan panjang dan seluar panjang bagi mengelakkan digigit nyamuk. Lindungi diri anda dan keluarga, cegah demam denggi. Wadimor tentu sarung kita. Terima kasih kepada saudara yang terus setia bersama dengan kami Forum Perdana Ehwal Islam hingga kita sudah berada di penghujung siaran perbincangan kita Bila Cinta Berputik dan bagaimana untuk kita memupuk semangat cinta antara masyarakat dan anggota polis untuk memastikan keamanan dan keselamatan. Sikit saja Ustaz, mungkin tentang kesimpulan tajuk Bila Cinta Berputik ini yang Ustaz nak sampaikan. Ya Ustaz Zakaria, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Nikmat negara merupakan nikmat yang sangat besar yang Allah Subhanahu wa taala anugerah kepada kita. Tuan-tuan, dengan adanya nikmat ini kita dapat mengabdikan diri kepada Allah dengan sempurna. Kita dapat beribadah, kita dapat cari ilmu, kita dapat membina kekuatan ummah. Apabila hilangnya nikmat ini, maka kita akan merana. Oleh yang demikian, maka menjadi kewajipan kita semua, baik anggota polis, baik siapa juga umat Islam, untuk memelihara nikmat negara yang Allah Subhanahu wa taala berikan ini. Tuan-tuan, Allah pernah memberi amaran dalam ayat dia, dalam firman dia, kan, wa iza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha fafasaqu fiha fahaqqa 'alaihal qaul fadammarnaha tadmira. Kata Allah, kami yakni Allah, apabila nak membinasakan sesebuah negara, kami perintahkan orang yang diberi kemuliaan di negara itu dengan tugas dan sebagainya untuk melaksanakan perintah Allah, untuk mencegah mungkar, mengajak yang ma'ruf. Tiba-tiba peranan ini tidak dimainkan. Sebaliknya fafasaqu fiha, mereka membiarkan, membudayakan suasana rosak yang berlaku di atas negara yang Allah beri. Bila fenomena ini berlaku, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, Allah kata benarlah janji Allah atas negara itu. Fadammarnaha tadmira, kami hancurkan negara itu sehancur-hancurnya. Jadi marilah bersama-sama sempena Hari Polis ini kita bersatu untuk memelihara nikmat negara yang Allah anugerah kepada kita. Wallahu alam. Ustaz Badishah, mungkin 1 minit setengah. Terima kasih. Muslimin muslimat sekalian, 4 juta orang penguatkuasa di bawah KDN, PDRM, JPAM, RELA, AADK nak menjaga 29,999,530 orang rakyat Malaysia dalam kawasan seluas 329,847 km persegi. Takkan terjaga kita. Ayolah wahai warga Sang Saka Biru sekalian, ayo jadi pendekar terbilang. Dada beriman, akal sempurna, janji diikat, sumpah dijaga, menjalankan kerja hatinya rela. Polis diraja, polis berdaulat, mengambil berat keselamatan rakyat, mendapat sanjungan rakyat jelata. Polis dan masyarakat berpisah tiada. Subur merendang pohon kelapa, rumpun selasih tumbuh melata. Polis dan masyarakat berpisah tiada, menjadi pedoman sepanjang usia. Duhai warga Sang Saka Biru sekalian, engkaulah petugas-petugas negara, wajib melindungi pertiwi kita. Engkau jugalah pahlawan bangsa yang berjasa menolong sesama.
teruslah berkibar megah dan gagah. Sang saka biru kebanggaan kami. Selamat ulang tahun ke-208. Wallahualam. Terima kasih pada Ustaz Barisha. Saya terpegun dengan ya. Terima kasih atas puisi yang disampaikan sebentar tadi. Minta kopi dan boleh diedar. Saman pun ada 3. Ada saman tak? Ada 3 boleh. Ada 3 insya-Allah Tan Sri IGP. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian.